أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Semoga anda sentiasa sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki, kemudian terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Saya juga turut mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang telah sudi untuk subscribe, like dan share cerita-cerita dalam kisah pengalaman seram ini, ya, hinggakan channel ini terus berkembang dan supaya menambahkan semangat saya untuk terus menceritakan kisah-kisah yang menarik kepada anda semua. Kali ini kita akan teruskan dengan penceritaan kisah seram yang diceritakan kepada saya oleh Ustaz Bakar. Para penonton semua sedia maklum bahawa Ustaz Bakar ni telah banyak menceritakan kisah-kisah pengalaman seramnya ketika merawat pesakit. Maklumlah, Ustaz Bakar ni adalah seorang pengamal perubatan Islam. Banyak menerima panggilan dari orang-orang kampung di sekitarnya untuk berubat, ya, berubat cara menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Maka teruskan menonton selepas ini. Alhamdulillah. Kata Ustaz Bakar, kisah ini telah berlaku sekitar tahun 2018 yang lalu. Ya, dia ceritakan kepada saya pengalamannya bagaimana dia ini telah dipanggil oleh keluarga kepada pesakit, ya, untuk datang ke rumahnya melihat keluarganya. Kerana masalah yang berlaku, ya, masalah yang berlaku adalah bukan seorang yang sakit, tetapi satu keluarga telah ditimpa sakit. Yang mana sakit ini mereka telah rujuk ke hospital, bertemu dengan para doktor. Doktor katakan tidak ada sakit apa-apa. Sihat ya, tidak ada sakit. Sakit jantung, sakit buah pinggang, kencing manis ke ataupun apalah yang berkaitan penyakit zahir ini tidak ada, kata doktor. Tetapi yang mengherankan keluarga ini, mereka terasa mereka tak sihat, sentiasa sakit. Bahkan sakitnya itu kadang-kadang menyebabkan mereka ini bergaduh sesama keluarga, sesama sendiri. Atas dasar itulah salah seorang di antara keluarga ini ingin mencari tahu siapakah yang boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau dengan perubatan moden, medis memang tak boleh, katanya. Mereka telah puas berubat, ya, ke hospital dan juga klinik-klinik kesihatan. Tapi sama juga jawapan, iaitu sakit mereka ini tidak ada. Mereka tidak sakit yang sebenarnya, kata doktor. Ini yang menyebabkan mereka pelik. Maka akhirnya salah seorang keluarganya telah bertemu dengan Ustaz Bakar, menceritakan segala-galanya apa yang berlaku, ya. Maka Ustaz Bakar pun datanglah pada satu malam ke rumah mereka. Kata Ustaz Bakar, sesampainya di halaman rumah itu, dia telah terasa lain macam. Belum masuk ke rumah, baru sekitar halaman rumah itu, dia terasa lain macam. Ustaz Bakar ni, dia kata aurah ni macam lain lah. Seperti ada aurah negatif yang jahat, energi yang jahat, dia kata. Tapi macam mana pun kita teruskan saja, ya. Kita tak boleh nampak gelisah ataupun takut, sebab ini menyebabkan pesakit-pesakit akan bertambah takut, ya.
Maka Ustaz Bakar dengan pembantunya pun masuklah ke dalam rumah tu. Seperti biasa, sebelum masuk Ustaz Bakar memberi salam. Assalamualaikum. Yang herannya, dalam semua mereka yang ada di rumah itu, bukan mereka tak nak jawab salam, kata Ustaz Bakar. Mereka nak jawab, tapi mulut mereka seperti terkunci. Tak boleh menjawab salam. Tak boleh, langsung tak boleh. Bukan mereka tak nak menjawab salam, tetapi tak boleh. Mulut mereka seperti dikunci. Semua. Mereka cuma berkata, itu saja. Ustaz Bakar beri salam, Assalamualaikum. Mereka kata, Maka Ustaz Bakar sudah syak. Ya? Memang betul lah. Satu keluarga ni telah diganggu oleh makhluk halus. Maka Ustaz Bakar pun duduklah. Ya, ahli keluarga telah persilakan masuk. Ustaz Bakar duduk melihat suasana rumah itu, ya. Dan ketika Ustaz Bakar duduk, maka Ustaz Bakar telah dikelilingi oleh keluarganya. Keluarga di rumah itu mengelilingi Ustaz Bakar. Seolah-olah seperti mereka ni mengharapkan sesuatulah dari Ustaz Bakar. Mereka nak bercakap, ya, nak memberitahu, tetapi mulut mereka terkunci. Hanya seorang saja yang boleh bercakap, itu pun jiran sebelah yang datang ke situ. Daripada jiran sebelah inilah yang menyampaikan segala apa yang berlaku kepada Ustaz Bakar. Dan yang bagusnya pula, jiran sebelah ini dia dapat faham apa yang dikatakan oleh keluarga di rumah itu. Dia dapat faham, ya, walaupun kadang-kadang cuma menggunakan bahasa isyarat. Tapi keluarga ni pula, yang peliknya, kata Ustaz Bakar, kalau perubatan moden yang datang, contoh doktor ke apakah, jururawat ke, mereka boleh bercakap, mereka boleh bersimbang. Tapi kalau dia kata perubatan Islam yang datang, mereka langsung tak boleh bercakap. Kerana mengikut keluarga mereka mengatakan, bukan setakat Ustaz Bakar yang datang, bahkan ada 2-3 orang lagi pengamal perubatan yang datang. Ya, sama juga kelakuan mereka, pelik. Mereka akan jadi pelik. Jadi seperti orang yang tak boleh bercakap. Kata orang Indonesia, tak boleh ngomong, tak boleh bercakap. Ini yang menyebabkan menjadi satu masalah kepada mereka. Ya, makan minum boleh macam biasalah. Makan minum, bersimbang dengan sesama keluarga boleh. Tetapi bila ada datang seorang ustaz pengamal perubatan, maka mereka akan jadi begitu. Seolah-olah makhluk itu mengunci mulut mereka. Jadi dengan jiran sebelah itulah Ustaz Bakar bersimbang. Kata Ustaz Bakar, Cik, ya, boleh saya tahu siapa nama saudara? Laki-laki lah. Boleh saya tahu siapa nama saudara? Nama saya Ramli, kata jiran sebelah tu. Okey, Cik Ramli, boleh tak ceritakan apakah sebenarnya yang telah berlaku kepada keluarga ni? Kata Cik Ramli, Ustaz, yang sebenarnya saya pun tak tahulah semua. Tak tahulah saya sangat tentang apakah puncanya, tapi saya berjiran dengan keluarga ini sudah lama. Ya. Dan saya lihat memang mereka ni peringkat awal saya tak perasanlah mereka ni kena gangguan makhluk halus. Ya, saya tak perasan. Tapi bila sudah ada 2 orang ustaz yang datang, dari situ saya syak mereka ini kena gangguan makhluk halus. Kerana asal ada pengamal perubatan yang datang, perubatan Islam lah, ya, yang datang, mereka akan jadi bisu. Tak boleh bercakap, cuma menggunakan bahasa isyarat. Bila pengamal perubatan tu pulang, mereka jadi okey. Itu yang kata Ramli kepada ustaz tu yang dia pelik. Jadi ustaz, kadang-kadang saya pun sendiri, ya, ternampak kadang-kadang satu kalibat yang masuk pada waktu malam. Satu kelibat berwarna hitam. Dia kata macam lambaga berbentuk manusia tetapi berwarna hitam. Tapi tak lama dia tengok hilang. Itu dia pernah tengok, Ustaz. Kata Cik Ramli menceritakan kisahnya. Dan bila dia masuk ke rumah ni, Ustaz, kata Cik Ramli, bila saya masuk ke rumah ni, saya akan rasa seperti ada satu bahang. Walaupun rumah tu ada kipas, tingkap dibuka tapi panas. Rumahnya panas, macam ada bahang. Itu kadang-kadang saya tak boleh lama
Ustaz di rumah ni saya tak tahan, saya balik. Sekarang pun saya dah berpeluh ni Ustaz, kata Ramli. Ustaz pun mengiyakan, iya betul, saya pun rasa bahaya dan panas di rumah ni. Kipas hidup dengan full, tingkap dibuka tapi masih rasa panas. Padahal kita datang waktu malam, bukan waktu siang. Kalau siang mungkin ialah panas matahari sebab atapnya zinc, tapi ini malam. Tak apalah, kata Ustaz pada Ramli begini, sebelum saya nak lanjutkan rawatan ni, saya nak tanyalah yang rakan saya, 2 orang ustaz datang tu apa yang dilakukan. Dia kata, Ustaz, tak ada jualan, cuma saya nampak dia membacakan ayat suci Al-Quran, dia buat ru'ya, itu saja. Kemudian keluarga ni akan menjerit, ya, menjerit, tapi menjerit dengan mulut tu tertutup, begitu, tak boleh buka, menjerit macam kesakitan tapi mulut terkunci. Kata Ramli pada Ustaz, kata Ustaz, bahaya juga ya. Tak apalah Ramli, terima kasih. Beginilah Ramli, bagi tahu mereka dengan bahasa isyarat bahawa saya akan cuba untuk memerawat mereka, tetapi yang menyembuhkan tu Allah. Saya tiada kuasa apa-apa, cuma saya usaha dan ikhtiar lah sekadar yang semampu, dan yang menyembuhkan tu Allah. Allah lah yang menurunkan penyakit, dan Allah juga yang menyembuhkan penyakit. Ya Ustaz, kata Ramli. Silakan Ustaz. Maka kata Ustaz Bakar, Cik Ramli, saya perlukan sedikit garam kasar dan juga beberapa biji limau nipis lah, ya, dan air, ya, bawa di sini air 1 baldi untuk saya bacakan doa. Kemudian 1 botol air bersih, 1 botol. Kalau ada air mineral lagi bagus. Ini untuk mereka minum dengan gelas, ya, dengan gelas. Okeylah, kata Ramli. Okey Ustaz, saya akan bawa. Maka pendek cerita, tak lama kemudian lengkaplah semua yang diminta oleh Ustaz. Maka Ustaz pun mulalah membaca, ya, beberapa potong ayat suci Al-Quran. Ya, Ustaz Bakar membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran. Memang betul, bila saja Ustaz memulakan bacaan ayat suci Al-Quran, semua keluarga tu menjerit. Tapi yang peliknya, mulut tak terbuka. Ya, mulutnya tak terbuka. Dia begitu, terkunci, seperti seolah-olah mulut mereka dijahit. Maka kata Ustaz Ramli, tolong saya, ya. Okey. Kalau Ustaz sebuah baca semua ayat ru'ya dan semualah dibaca tu. Kemudian, dan setiap mulut yang terkunci tak boleh terbuka tu, Ustaz spray dengan air itu, ya, satu-satu semua mulut. Alhamdulillah, dengan izin Allah terbuka mulut mereka, terbuka. Tetapi mereka masih menjerit, aduh sakit Ustaz, begitu. Tapi alhamdulillah terbuka. Mereka sudah boleh berbicara, mereka sudah boleh ngomong. Ustaz, tolong kami Ustaz, tolong kami. Ayahnya, istrinya, anak-anaknya, semuanya ada 7 orang semua, ya. Anaknya 5 orang, termasuk ibu dan ayahnya, semua 7 orang, semua kena. Terima kasih Ustaz, katanya. Alhamdulillah, terima kasih telah membuka mulut kami. Maka Ustaz pun tanya, apa yang menyebabkan kamu jadi begini, wahai saudara? Maka kata saudara tu, Ustaz, kami sudah lama ni Ustaz begini, lebih kurang 2 tahun lah. Kenapa? Bolehkah saya ceritakan di sini Ustaz? Kata bapaknya, mewakili semua keluarga tu. Kata Ustaz, silakan ceritakanlah supaya senang saya untuk merawat kamu ni. Saya kesian melihat kamu. Kamu sebenarnya belum sembuh lagi secara penuh, ya. Masih ada lagi gangguan-gangguan dalam badan kamu. Cuma mulut kamu sudah tidak terkunci. Itu saja. Maka kata ahli keluarga, bapa daripada semua keluarga ni, ayahnya lah. Dia kata, Ustaz, begini Ustaz, dulu saya ini ada satu ladang, ya, saya ada satu ladang kelapa sawit, dan ladang kelapa sawit saya ini berjiran dengan kelapa sawit orang lain lah. Ada plannya, ada semua, memang saya punya lah Ustaz, hak saya Ustaz. Tapi satu masa saya ada bersedikit salah faham dengan jiran sebelah. Artinya tanah jiran sebelah itu pun tanam kelapa sawit. Kerana
pekerjanya telah merampas ataupun mengambil hak saya Ustaz. Sedikit hak saya, maknanya pokok kelapa sawit di sempadan saya itu telah diambil buahnya oleh pekerjanya Ustaz, dan ini jelas terbukti dilihat oleh saya sendiri bagaimana pekerjanya mengambil buah kelapa sawit hasil saya Ustaz. Daripada situ Ustaz, saya jadi marah Ustaz. Saya jadi marah. Bila saya jadi marah Ustaz, maka mereka tidak puas hati kerana saya kata saya akan laporkan kepada pihak berkuasa, polis dan sebagainya. Mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati. Mereka mau saya tidak akan laporkan benda ni pada pihak berkuasa. Tapi mereka tak ingin membayar ganti rugi. Masalahnya Ustaz, mereka tak mahu bayar ganti rugi. Tetapi bila saya lapor dengan pihak berkuasa supaya saya dibayar ganti rugi, mereka tak mahu pula. Maka dalam krisis-krisis begini Ustaz, dalam kami tidak puas hati anak beranak ni, tiba-tiba satu malam Ustaz, mulut kami terkunci semuanya. Ya, ketika kami ingin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tak boleh, mulut kami akan terkunci. Ya, bahkan ketika kami ingin menyampaikan apakah masalah kami ini kepada pihak berkuasa pun terkunci. Bermakna baru saya faham tuan punya tanah jiran sebelah tanah kami itu tak membenarkan kami menyampaikan apa masalah kami pada pihak berkuasa. Bukan setakat itu, bila kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran pun mulut kami akan terkunci rapat. Termasuklah kehadiran Ustaz ini, mulut kami terkunci rapat kerana saya faham mereka tidak mahu kami menuturkan ataupun menceritakan hal yang sebenarnya pada Ustaz. Panjang lebar, ya, ayah ketua keluarga itu menceritakan pada Ustaz. Maka baru Ustaz faham, oh ini ya. Tak apalah, tak apa, sabarlah ya, sabar ahli keluarga. Ustaz, kata ketua keluarga tu, boleh tak saya membalas dendam Ustaz? Boleh tak saya membalas dendam? Ustaz bagi balik sakit kami ini kepada mereka. Kata Ustaz bakal dengan tersenyum, abang sebagai selaku ketua keluarga, ya, ibu dan anak-anak semua, begini, kita dalam agama Islam tak boleh begitu, kita tak boleh balas dendam, ya, tak boleh. Tak apalah, janganlah begitu ya, sebab nanti kalau kita balas dendam, perkara ini tak akan selesai, dia akan berpanjangan dan berpanjangan. Beginilah nasihat saya, kita rawat saja kamu semua satu keluarga, bagi pendinding supaya terhindar daripada gangguan ini, ya, gangguan seperti begini, ya, dan supaya kamu selamat. Selepas itu lupakanlah cerita itu. Apa yang mereka ambil tu, kalau boleh redahlah, maknanya halalkanlah, ya. Yang sudah tu sudahlah. Kita mohon keampunan kepada Allah, istighfar banyak-banyak, moga-moga ada perubahan pada kamu semua. Macam mana? Setuju? Sebab itu saya jalannya, kata Ustaz. Kerana kalau kamu berdendam, membalas balik kejahatan dengan kejahatan, maka perkara ini tak akan boleh diselesaikan sampai bila-bila dan berterusan. Maka dengan nada yang sayu, kata keluarga di rumah itu berkata, baiklah Ustaz, kami ambillah nasihat Ustaz tu, kami setujulah Ustaz apa yang Ustaz cakapkan. Yang penting bagi kami satu keluarga bahagia, terhindar daripada segala gangguan ni Ustaz. Tolonglah kami Ustaz. InsyaAllah, kata Ustaz, kalau sudah begitu, alhamdulillah, ya. Jadi saya minta satu-satu ke depan, ya, saya nak bagi pendinding dan kemudian saya nak bagi air penawar ini, ya, kepada kamu semua. Maka satu-satulah ke depan, bermula daripada ayahnya dahulu. Dibacakan doa pendinding, dibagi minum air. Ketika dia minum air, dah dibagi pendinding, ya, minum air itu, tiba-tiba bapaknya ini terbaring terus, seperti kesakitan dan terbaring, dan keluar darah daripada mata kanan dan mata kiri, keluar darah. Subhanallah, kata Ustaz, dahsyat juga ya ilmu orang itu kirimkan kepada keluarga ini. Tapi tak apa, Ustaz tu pun baca doa, ya, baca doa daripada ayat suci Al-Quran, kemudian tarik Allahu Akbar, alhamdulillah, baru dia sedar, pakcik itu sedar dan bangun, dan memang darah memang keluar, tapi dah terhenti. Kemudian Ustaz tu bagi pendinding selesai, pendinding untuk dirinya supaya perkara ini ataupun makhluk itu ataupun gangguan itu tidak akan kembali selama-lamanya. Selesai minum air semua, rehat.
Okey bapak, ya sudah selesai rehat. Sekarang ibu. Bila dibuat dengan ibu sama juga, bagi pendinding, bagi menara sama. Pengsan dan keluar darah dari permata. Kalau dari permata tu menahan sakit dan entahlah kata ustaz gangguan jenis apa ini. Maka ustaz pun bagi pendinding, dah selesai minum air, bu rehat. Ya, kemudian begitulah seterus anaknya yang 5 orang semua sama. Kemudian alhamdulillah dah selesai semua tu. Maka ustaz tu pun memberitahu, begini bapa sebagai ketua keluarga, ibu dan adik-adik semua, sebenarnya kamu ni memang kena gangguan, memang dahsyat lah. Ya, gangguan ini memang dia tidak ingin kamu untuk memburukkan mereka ataupun menghalang mereka ataupun memberitahu perkara yang sebenar yang mereka telah lakukan kepada kamu. Tapi tak apa, bersabar. Sesungguhnya Allah tu bersama dengan orang sabar. Dan tadi saya telah bacakan doa pendinding dan air penawar. Darah keluar daripada mata kamu itu kerana gangguan itu ikut keluar dari arah itu. Dia keluar daripada arah mata kamu, sebab itu berdarah, ya, berdarah. Tapi darah itu tak banyak, sedikit dan berhenti. Jadi artinya gangguan itu sudah tidak ada di tubuh kamu lagi sekarang ini. Alhamdulillah, kata Ustaz. Kamu kena sujud syukur selepas ini. Dan seterusnya rawatan kita adalah saya minta izin kepada bapa dan ibu dan semua adik-adik, saya akan pagar rumah kamu ini. Ya, saya akan pagar rumah kamu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saya perlukan garam, kasar dan air ini. Ramli, bantu saya. Maka ustaz tu pun mengelilingi rumah itu, ya, dari kanan hingga ke kiri sambil membaca ayat suci Al-Quran untuk pagar rumah itu sambil ditaburkan garam dan dipercikkan air. Kemudian selepas itu limau tadi, limau nipis yang telah diambil itu pun digunakan untuk mereka mandi, semua anak beranak. Diceritakanlah kaifiat, cara-caranya semualah. Mandi air limau ini 3 hari berturut-turut, mudah-mudahan segala gangguan dan bisa-bisa yang ada di badan itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah. Kata ustaz, bukan saya yang menyembuhkan tetapi Allah. Pasang di hati, Allah lah yang menyembuhkan. Bukan saya dan bukan apa yang kita gunakan ini. Baik ustaz, kata bapak tu. Selesai rawatan tu semua, ya, wajah mereka menjadi bersih. Wajah mereka menjadi bersih. Sebelum itu wajah mereka dalam keadaan gelisah, tak tenang, ingin marah, ya. Tidak ada seperti cahaya lah, seperti gelap lah. Dipandang, kita pandang pun kita tak rasa sedap. Tapi alhamdulillah selesai dirawat itu, alhamdulillah muka mereka dah berubah. Jadi tenang balik, kata ustaz, dia punya energi negatif tu sudah hilang lah, ya. Beransur-ansur, mudah-mudahan selepas ini mereka akan jadi bahagia dan tidak lagi berlaku perkara-perkara yang tidak diingini lah, insya-Allah, ya. Maka kata bapak keluarga itu, terima kasih ustaz banyak-banyak atas bantuan ustaz, ya. Terima kasih, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih, ya. Dengan izin Allah kami sembuh. Kata ustaz, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Lepas ini jangan lupa kerjakan salat 5 waktu, rajin-rajin baca Quran. Moga-moga kamu menjadi aman, bahagia selama-lamanya. Maka para penonton sekalian, begitu sahajalah kisah yang diceritakan kepada saya oleh Ustaz Bakar sendiri, seorang pengamal perubatan di daerah ini, ya. Maka mudah-mudahan cerita ini dapat menjadi iktibar kepada kita, menjadi pengajaran kepada kita bahawa janganlah kita suka berdendam dengan seseorang, ya. Kalau kita mampu untuk memaafkan, kita maafkanlah. Kalau tak mampu, kita berdoa kepada Allah supaya diampunkan dosa kita dan diampunkan dosa orang yang menganiaya kita itu. Sekian, bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.